Korang pernah nampak tak orang jual SIM card? Dia promote kalau ada line pakai, tak ada line jangan pakai. Tak ada. So kepada anda yang mahukan SIM card terbaru, tak kira lah terbaru ataupun SIM card lama ataupun plan baru ataupun plan lama, korang boleh PM dekat ruangan description dekat bawah dan korang akan berurusan secara directly dengan tuan penasihat telco, bukan penjual SIM card. Sebab apa? Kalau plan tu dia punya line ke laut, aku cakap terus kerang, jangan pakai, pergi beli SIM card lain. So jangan lupa kontak tuan penasihat telco untuk dapatkan SIM card yang kemungkinan besar berbaloi untuk anda dan sangat menjimatkan duit anda setiap bulan. Sebab ini penasihat telco, ini bukan penjual SIM card. Tunggu apa lagi? Pergilah WhatsApp cepat. Hey, what's up guys, welcome to my video. Pada video hari ni aku nak kongsikan dekat korang tentang kamera. Dan kalau ada di antara korang yang follow aku daripada mula channel ni, korang mesti tahu di mana aku menggunakan handphone sahaja. Dan aku menggunakan handphone ataupun smartphone daripada Samsung dengan buat video dekat YouTube ni sehingga lebih 200 video. Tak silap aku lebih kurang almost 300 ataupun dah lebih 300 video hanya dengan menggunakan smartphone. Itu kita tak panggil lah kamera, itu kita panggil smartphone punya kamera. Jadi hari ni aku nak kongsikan kamera pertama aku yang betul-betul proper kamera yang aku beli tak sampai setahun, iaitu kamera yang dinamakan Panasonic Lumix GF9K. Okey, ini adalah satu kamera yang kita panggil kamera mirrorless compact. Dan kepada korang yang mungkin nak tahu apa itu mirrorless, aku akan cerita benda yang paling mudah dan bukan technical supaya korang boleh faham. Mirrorless merupakan satu jenis teknologi di mana kalau korang buka lens kamera ni, korang akan terus nampak sensor serta merta. Ini yang kita panggil sensor dan kamera ni menggunakan sensor APS-C. Kalau korang gunakan DSLR, aku tak ada DSLR, itu teknologi lama. Bila korang buka, korang tak nampak sensor dulu, korang nampak satu cermin. Cermin yang digunakan untuk memantulkan image supaya korang boleh tengok melalui viewfinder. Kalau korang nampak kamera-kamera DSLR yang besar-besar tu kan, orang tengok gini ataupun gini, cahaya tu mantul ke cermin dan keluar kepada benda yang dinamakan viewfinder. Jadi tak ada beza sangat lah. Kalau korang nak beli kamera untuk buat video, DSLR boleh, mirrorless boleh. Aku terjumpa beberapa golongan lah yang cakap kalau nak buat video pakai mirrorless, kalau nak buat tangkap gambar pakai DSLR. Tak, dia tak macam tu. Dia tengok keperluan korang dan korang suka macam mana. Okey, kamera ni aku beli dengan harga lebih kurang 1,500. Mungkin korang akan nampak aku iklankan dengan harga yang mahal, itu saja je. Harga mahal. Kalau betul nak beli, kau team betul-betul minta diskaun. Dan kamera ni adalah display unit yang aku dapatkan daripada Shopee. Bagus ke tak kamera ni? Okey, kalau korang faham tentang kamera, dia bukanlah kamera yang bagus ataupun dia bukanlah kamera yang tak bagus. Dia berdasarkan korang punya skill, macam mana korang handle. Kamera yang dinamakan kamera profesional ni, dia banyak unlock fungsi-fungsi yang sepatutnya lock dekat smartphone. Tapi sekarang punya smartphone pun kalau korang nak gunakan banyak fungsi dia, korang boleh download lah aplikasi apa-apa tu kan. Macam aplikasi yang berkait dengan kamera, korang boleh adjust ISO, boleh adjust shutter speed. Benda tu aku tak cerita dalam video ni sebab lagi detail sebenarnya. Jadi korang kena tahu satu benda, bila mirrorless compact kebiasaannya mahal sikit kalau dah nama compact. Walaupun spek dia rendah, tapi kalau dah nama dia compact, confirm mahal sikit lah daripada biasa. Korang boleh dapatkan, sebagai contoh kan, dua kamera yang sama, spek yang sama, tapi yang spek lagi satu ni compact, yang satu ni mirrorless saja. Yang compact tu biasanya akan jadi mahal sikit lah. Memang problem sikit. Compact kan, dia nak buat benda yang bagus tapi dalam keadaan yang sangat sempit, yang sangat compact, yang sangat tight. Mampat macam ni, macam mana dia boleh buat kamera macam ni kan? Itulah jadi mahal sikit, biasalah tu. Itu pun berdasarkan pengalaman aku lah. Aku tak tahulah pengalaman korang yang lebih terror pasal kamera macam mana kan. Okey, kamera ni boleh shoot 4K 30 fps paling tinggi lah tu. Tapi aku banyak menggunakan resolusi Full HD sahaja sebab aku nak jimat space PC aku. Lepas tu aku tak nak bermain dengan proxy ketika editing. Dan aku tak nak kalau aku tak guna proxy, aku lagging kalau aku nak edit video. 4K ni bagus juga, depends juga. Ada masa aku akan guna 4K, ada masa aku akan guna Full HD. Macam yang korang tengok sekarang ni, aku akan guna Full HD saja sebab just a video talking head. Aku tak ada nak detail-detail sangat kan, nak tengok macam katakan review barang ke nak pakai 4K. Kadang malas jugalah. Lagi satu, lighting aku pun tak cukup lah. Kalau aku
pakai 4K pun dia bukan membantu dia punya cantik tu. Aku tak cukup lighting sebenarnya ni. Belum beli lagi sampai sekarang ni. Ada satu je lighting murah kat depan aku ni. Satu je. Kamera ni dia punya bateri tak besar. Kat bawah ni kita boleh buka. Lepas tu ada satu lock ni, kalau kita tolak dia akan mantulkan bateri keluar. Dia ada spring dan bateri dia ni bateri Veloso 4 Panasonic. Dia ni bateri third party lah. Walaupun third party tapi berkualiti juga. Aku pakai tak ada masalah. Sampai sekarang okey je. Ada 680 mAh punya bateri. Boleh lah. Lepas tu dia pakai slot memory card. Ini micro SD. Aku pakai Toshiba 32GB sahaja. Kecil je. Dia very simple. Dia compact. Takkanlah dia nak buat compact camera pakai memory card yang besar-besar kan. Mesti pakai yang kecil je. Jadi okey lah, tak ada masalah. Aku tak ada nak upgrade pun sebab aku guna full HD saja. Lepas tu, benda yang penting sebenarnya dekat sini, antara benda yang orang tak perasan. Bila ada screen boleh flip ni kan bagus. Kita boleh vlog. Kita vlog, kita nampak muka kita. Kalau tak ada macam ni kan leceh, susah sikit nak tengok kan. Tak nampak. Kita kena agak-agak. Lepas tu dah siap video pula tak ngam. Dia punya coordination muka korang dekat kamera tu kan. Dia boleh gini je lah. Dia tak boleh ke tempat lain dia. Daripada sini naik ke atas sahaja. Lens yang di-provide adalah ini kit lens. Aku tak ada beli apa-apa lens. Kit lens ni lebih senang kita maksudkan sebagai kalau korang beli apa-apa kamera yang boleh tukar lens, dia akan bagi basic lens. Dia original lens lah. Basic lens ni biasanya spek dia tak adalah power sangat. Tapi apa yang menariknya tentang lens ni, kebiasaan kamera-kamera mirrorless dekat luar sana, even yang korang tengah tengok sekarang ni, aku record pakai Canon M3. Kit lens yang dibagi adalah 15mm hingga 55mm. Kebiasaan kebanyakannya mirrorless kamera akan keluar dengan focal length 15 hingga 18mm hingga ke 50 dan 55mm. Dia macam tu lah, belas-belas 15 ke atas sampai ke 55. Tapi lain pula untuk kamera ni. Apa yang aku suka adalah dia didatangkan dengan kit lens yang saiz dia 12mm hingga 32mm. Semakin kecil korang punya mm tu ataupun focal length tu, aku rasa focal length aku tak terror sangat. Kalau aku salah korang boleh betulkan dekat ruangan komen di bawah. 12mm ni dia wide. Nombor tu mm tu kalau makin kecil dia akan makin wide. Itu apa yang aku belajar lah dengan kenalan-kenalan aku, dengan YouTuber lain yang tahu tentang kamera, dan betul lah, memang nombor makin kecil dia makin wide. Kenapa aku perlukan wide? Kadang-kadang guys, kalau korang nak keluar outdoor, nak bawa, korang nak buat vlog, nak pegang macam ni kamera kan, kalau korang pakai wide lens, korang akan nampak gambar yang wide macam ni, boleh dapat wide macam ni. Tapi bayangkan kalau korang menggunakan lens yang kurang wide, korang buat vlog macam ni kan, dia rapat. Ini okey, boleh nampak lagi. Tapi aku tunjuk kat korang, kalau gambar macam ni, okey, ini kamera aku. Aku ada lagi lebih kurang dua tapak tangan untuk capai kamera aku. Korang rasa macam mana kalau aku pegang kamera ni dekat-dekat? Agaknya tak nampak. Okey, sekarang ni aku gunakan 15mm. Okey, korang tengok betul-betul. Aku capaikan tangan aku secara lurus. Okey, mic aku pula kat sini. Okey, macam ni lah kalau aku nak buat vlog. Muka aku besar macam ni. Korang rasa selesa tak? Dengan tangan lurus, berapa lama korang boleh tahan untuk pegang kamera yang besar-besar tidak macam ni? Memang tak larat guys. Sebab tu wide angle lens ni penting. Ramai anggap wide lens ni tak penting. Sebenarnya penting jugalah. Depends. Kalau korang tak guna buat vlog tak apalah. Kalau korang duduk macam ni dalam studio, kamera letak jauh-jauh tak ada masalah. Ini jauh gila kamera aku letak ni, 15mm kot. Kalau pakai Lumix ni aku boleh rapat sikit lah, 12mm kan. Sekarang ni aku nak cerita apa yang bagus, apa yang tak bagus tentang kamera ni. Okey, yang bagusnya tentang kamera ni, dia adalah sangat-sangat compact. Dia kecil dan aku selesa sangat untuk bawa benda ni ke mana-mana. Kalau aku nak shoot pakai handphone leceh lah. Aku tak minat pakai phone kalau nak record apa-apa. Sebab kalau handphone ni kadang-kadang orang call, orang WhatsApp leceh. Benda ni tak ada gangguan. Benda ni just point and shoot je. Dia sangat kecil, sangat portable, dan lens dia aku suka 12 hingga 32mm, di mana kalau korang buat vlog, tangan korang ni tak adalah nak lurus sangat nak bagi gambar tu wide kan. Tak, gini pun dah okey kan, bengkok sikit tangan dah cun. Lepas tu daripada segi kualitinya boleh tahan. Harga dah lah murah, kualiti pun boleh tahan. Dia boleh shoot sampai 4K guys. Tapi korang kena faham lah, shoot 4K tu bateri makan kuat guys. So bateri dia tak besar sangat. Dan aku tak suka tentang kamera ni adalah daripada segi shooting dia tak lama, tapi itu tak teruk sangat lah. Dia boleh tahan sehingga kalau aku shot video lebih kurang 40 minit sahaja. 40 minit tu
okey, sebenarnya okey kalau nak diikutkan. Lagi-lagi satu benda yang paling tak best bila kamera-kamera harga murah, lepas tu model bukan model latest, dia ada masalah overheat. Di mana masalah overheat ni sangat-sangat leceh kecuali bergantung kepada penggunaan. Macam aku tak ada masalah sebab aku shoot video biasanya 10 minit, 8 hingga 10 minit ataupun paling tinggi pun 12 hingga 13 minit. Dia masih boleh tahan. Dia akan mula overheat apabila jejak lebih kurang 15 minit hingga 16 minit. Dan waktu tu dia tak ada masalah lah. Kalau overheat tu dia dah panas tu, dia tak rosak. Dia cuma dia cakap, dia akan klip-klip, dia bagi tahu tolong matikan kejap, dah panas. Jadi bila dah panas tu, aku matikan kejap lah. Aku relax kejap, 4-5 minit, buka balik dah boleh pakai. Tapi korang tahu tak aku gunakan apa? Mana barang tu Barang tu nanti aku tunjuk dekat B-roll. Aku gunakan satu kipas, aku letak dekat kamera ni, dekat kamera ni, dia jadi tak overheat. Itu yang best tu. Pakai kipas bodoh yang aku beli dekat kedai RM30. Kalau korang beli dekat Shopee baru berapa ringgit dah, RM15 kot. Letak dekat-dekat dan kamera ni tak overheat. Kenapa aku gunakan kipas? Kenapa aku tak ada risau dengan masalah audio? Sebab kalau kamera ni bunyi bising, bunyi angin, bunyi kipas, tak ada masalah sebab aku menggunakan mic yang kalau korang nampak dekat sini. Mic yang betul-betul lah audio yang korang akan dengar aku keluarkan daripada sini. Audio yang ada dalam ni aku akan padam ketika editing, jadi tak ada masalah bunyi kipas dekat-dekat je tu kan. Dia tak overheat guys pakai kipas. Lagi kalau korang duduk dekat satu bilik yang beraircon. Aku rasa kalau ada masalah overheat pun dia tak adalah. Dalam 15 minit tu mungkin boleh dapat 20 minit, 30 minit baru jumpa overheat. Kemungkinan besar lah. Sebab bilik aku ni langsung tak ada aircon. Aku cuma mengharap kipas saja. Itu pun kadang-kadang berpeluh. Itu antara benda yang tak best lah. Kamera kalau murah biasanya overheat. Tapi kalau setakat nak ambil gambar, takkanlah korang nak ambil gambar on 24 jam. Ambil gini cekik, terus matikan lah. Matikan lepas tu rasa nak ambil gambar lagi, buka, cekik. Tak susah. Tak payah nak on 24 jam. Lepas tu bab shoot video ni tak payah lama-lama. Kan leceh kan. Korang shoot je lah benda-benda penting. Macam kalau dalam video aku ni, yelah aku tak ada masalah untuk bercakap panjang. Jadi 10 minit punya video pun aku boleh dapat sampaikan apa yang aku nak sampaikan. Tak ada masalah. Ada satu function yang aku langsung tak guna dan memang tak pernah guna adalah ini ada flash. Boleh lah guys, dia bantu-bantu sikit dengan sedikit flash kecil ni. Tekan je gini, ada button kat sini, boleh buka. Flash ni memang aku langsung tak guna. Tak pernah guna. Jadi guys, berbaloi atau tak kamera macam ni, bagi seorang beginner, aku cadangkan korang lah kan. Kalau baru-baru nak buat video, tak kira lah nak buat kat mana-mana platform, YouTube ke TikTok ke, pakai dulu kamera murah ni. Belajar kamera murah, fahamkan keperluan, baru korang fikir nak beli kamera-kamera mahal. Sebenarnya bukan senang guys. Nak dapat satu kamera yang harga bawah 2000, lepas tu boleh tukar lens, lepas tu ada sensor APS-C. Sekarang kebanyakan APS-C punya sensor pun kurang-kurang 2000. Lepas tu macam Sony Alpha 6000 tu, harga 2000 barulah. Tapi kalau second boleh lah. Second korang boleh dapat dengan harga 2000 ngam dengan lens apa semua. Tak ada masalah. Tapi dia banyak kekurangan. Gambar kau tak boleh tengok gini kan. Monitor gini je kau boleh tengok. Tapi kamera ni boleh naik ke atas, okey apa. Bila dah compact ni banyak benda dia buang. Sebagai contoh mic. Korang tak boleh nak mount mic kat atas ni. Lepas tu kat tepi ni, kanan kiri ni tak ada tempat untuk cocok external mic. Pun satu hal juga. Tapi walau macam mana pun, dia punya bagus satu aku nak puji adalah walaupun dia tak mempunyai lubang untuk external mic, dia tak ada hot shoe untuk mount mic ke apa ke kat atas ni, dia punya audio begini guys. Canon yang korang nampak depan mata ni kan, memang kau tak nampak, aku tengah shoot guna Canon ni. Dia punya mikrofon, internal mikrofon dia gini tau. Dia tahap sampah guys. Memang tahap sampah gila. Aku boleh puji ni lagi baik dia punya vlog. Aku pergi kamera ni tu lagi, bawa kamera ni lah. Aku nak buat vlog pakai kamera ni. Sebab aku tahu, aku nak jalan-jalan, takkan aku nak sambung rig tu, sambung ni, mic ni, semak. Aku buka ni, terus record. Audio memang cun lagi baik, lagi clear daripada Canon ni. Sekarang ni aku terus on kamera ni tanpa buat apa-apa. So sekarang korang dengar tak audio yang aku cakap sekarang ni? Clear tak clear? Mengikut pengalaman aku, kalau aku cakap macam ni, dia punya audio tu boleh tahan clear. Memang lagi shock daripada kamera aku lagi satu. Boleh lah dengan harga macam ni korang boleh dapat audio yang macam ni. Bukan senang guys. Biasanya kamera profesional biasa ni harga 2000-3000. Kalau kita cakap macam ni, susah nak dapat audio-audio yang clear macam ni. Seriously guys, aku sangat puas hati dengan audio dia ni.
internal microphone dia. Jadi guys, patut tak korang beli? Beli saja guys. Kalau korang nak beli, beli kamera murah-murah dulu. Kamera yang at least kita boleh panggil kamera profesional, yang boleh tukar lens, yang boleh custom dalam ni apa semua, yang guna sensor-sensor besar. At least APS-C punya sensor. Sensor ni ada banyak jenis tau. APS-C, full frame, lepas tu medium format. Korang belajar sikit lah, tengok kat Google. Dapatkan kamera yang harga macam ni untuk korang belajar dan faham macam mana kamera berfungsi, macam mana nak shoot dengan lebih cantik tanpa memikirkan kamera-kamera yang harga beribu, puluh ribu, belas ribu tu. Dengan kamera bawah 2000, macam mana korang nak hasilkan satu video yang cantik. Belajar setting-setting dia, belajar ISO, belajar aperture, belajar shutter speed, FPS, belajar tentang lens. Barulah kalau dah faham semua, korang akan tahu apa yang korang perlukan pada masa akan datang. Waktu tu korang tak akan rugi untuk decide beli apa kamera yang lebih mahal. Kalau korang berminat, kalau korang nak beli, boleh PM. Sebab dalam beberapa hari ni, ketika video ni direkod, aku akan keluar satu kamera baru yang datangnya daripada Sony. Consider to subscribe, like kalau suka, share kalau berguna. I'll see you guys on my next video. Bye.